pelajar sekalian, hari ini kita nak belajar apa ya? Jom belajar bersama Cikgu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tajuk topik kedua iaitu subtopik 2.3 kitar nitrogen. Okey, terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan standard pembelajaran kita hari ini adalah untuk berkomunikasi mengenai kitar nitrogen dan kepentingannya. Terlebih dahulu, cikgu ingin memperkenalkan apakah yang dinamakan dengan kitar nitrogen. Okey, gambar rajah ini menunjukkan rajah kitar nitrogen. Okey, kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Rajah 2.9 di sebelah menunjukkan kitar nitrogen dalam suatu ekosistem. Walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Bagaimanakah tumbuhan mendapat nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sihat? Itu persoalannya. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Terdapat dua proses yang penting dalam kitar nitrogen. Okey, di sini cikgu akan terangkan dua proses ini, iaitu yang pertama, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Dan yang kedua, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey, sekarang ni cikgu akan terangkan proses yang pertama dahulu, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, tengok jadual yang cikgu buat ni, kitar nitrogen. Okey, kita ada dua kaedah prosesnya. Yang pertama, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, dan yang kedua pula adalah proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey, contoh penambahan ion nitrat ke dalam tanah adalah seperti tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Nanti cikgu akan terangkan lebih detail. Kemudian ia melalui proses pengikatan nitrogen. Dan yang ketiga iaitu melalui proses penitritan. Bagi proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah pula, ia adalah seperti proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Juga melalui proses pendinitratan. Dan yang ketiga ialah proses melarut resap nitrat, ataupun kita panggil nitrat leaching. Faham ya pelajar sekalian? Okey, sekarang ni cikgu akan terangkan satu persatu bagaimana proses tadi melalui tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Ini adalah proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, sewaktu terjadinya kilat ataupun letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang sangat tinggi akan mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida seperti gambar foto tersebut di sebelah. Apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida dalam udara akan melarut di dalam air hujan lalu membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. Asid nitrik ini akan meresap pula ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Hasilnya, kuantiti ion nitrat di dalam tanah akan bertambah.
Okey, sekarang kita akan membincangkan pula tentang proses pengikatan nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen menambah ion nitrat ke dalam tanah. Jadi perhatikan gambar rajah tersebut, terdapat nodul akar pada pokok kekacang. Proses penitritan. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Kemudian bakteria penitritan akan menukarkan pula sebatian amonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. Sekarang ini cikgu akan membincangkan tentang proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Untuk 3 proses tadi ya. Yang ini untuk penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okay, proses yang pertama ialah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Tumbuhan akan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Apabila haiwan makan pula tumbuhan tersebut, protein tumbuhan akan dipindahkan pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. Apakah yang akan terjadi kepada protein dalam tumbuhan dan haiwan yang telah mati? Bagaimana pula dengan proses pendenitritan? Terdapat juga bakteria pendenitritan dalam tanah yang akan menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara semula. Proses ini dikenali sebagai proses pendenitritan. Kemudian proses yang ketiga ialah proses melarut resap nitrat. Proses melarut resap nitrat ialah proses semula jadi. Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah akan melarut di dalam air dan kemudiannya akan mengalir ke dalam sungai ataupun air di bawah tanah. Proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Sekarang ni cikgu nak bincangkan tentang kepentingan kita nitrogen pula. Kita ada 4 bentuk kepentingan kita nitrogen yang cikgu akan bincangkan pada hari ini. Berdasarkan carta yang cikgu sudah sediakan di sini, kepentingan yang pertama ialah untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Yang kedua, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ini yang paling penting ya. Ia boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dan yang keempat, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Okey, sekarang cikgu akan menerangkan lebih detail lagi tentang kepentingan kita nitrogen. Kita nitrogen mengekalkan keseimbangan alam semula jadi seperti yang berikut. Okey, lihat yang pertama dahulu. Mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Bagaimana kandungan gas nitrogen dikekalkan di dalam udara?
Okey, kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dikekalkan pada 78% ataupun 78% dalam atmosfera, dan keadaan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Sekarang kita lihat kepentingan kita nitrogen yang kedua, iaitu mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Seperti yang telah anda pelajari di subtajuk 2.2, nitrogen merupakan makronutrien yang sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan juga penggunaan baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Hasilnya, pertumbuhan-tumbuhan akan menjadi lebih sihat. Produktiviti hasil tanaman juga dapat ditingkatkan dan pendapatan para petani juga akan bertambah. Sekarang kita lihat pula kepentingan kita nitrogen yang ketiga, iaitu membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Nitrogen merupakan komponen yang penting dalam pembentukan protein. Maka protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis hidupan. Jadi tumbuhan menggunakan nitrogen ini dalam bentuk ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan ataupun protein haiwan melalui pemakanan. Jadi ini yang menerangkan tentang bekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan tadi. Okey, sebagai latihan pengukuhan semua pelajar, di dalam buku teks ada soalan latihan di hujung bagi subtopik 2.3 ini. Kita ada latihan 4 soalan. Okey, cikgu bacakan. Apakah yang dimaksudkan dengan kita nitrogen? Okey, ini cikgu ada terangkan masa slide yang pertama tadi. Kemudian soalan yang kedua, namakan 3 proses dalam kita nitrogen yang menambah ion nitrat ke dalam tanah. Ini juga ada cikgu terangkan. Kemudian soalan seterusnya, namakan 3 proses pula dalam kita nitrogen yang menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Kemudian seterusnya soalan ketiga, bagaimanakah penanaman pokok kekacang dapat menambahkan kesuburan tanah? Dan soalan keempat, apakah yang akan terjadi kepada kandungan ion nitrat dalam tanah pada musim hujan? Jelaskan jawapan anda. Jadi rasanya sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton video PDVC saya. Semoga bermanfaat dan selamat mengulang kaji. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Thank you. Bye-bye.